Daerah Tutong. Baik, terima kasih rakan setugas kita, Daud Iskandar dan juga Ramiza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Tutong. Kita bersama untuk edisinya hari Khamis 20 November 2025 Masihi. Dan ada sebagai makluman bersama juga untuk pagi ini, di mana cuaca di daerah Tutong, maafkan saya, cuaca di daerah Tutong pada pagi ini alhamdulillah sangat cerah dan juga mengizinkan pada pagi ini. Jadi apapun perancangan audio didoakan juga semoga semuanya akan diberikan kelancaran dan juga dipermudahkan untuk pertemuan kita pada pagi ini ya. Dan kita akan mengongsikan juga ada satu info semasa untuk perkongsian bersama pada pagi ini, di mana pada hari ini, hari Khamis 20 November 2025 akan berlaku juga kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang telah pun dijadualkan melibatkan di sepanjang simpang 128, Jalan Batamitus dan simpang 705, simpang 713, simpang 721, simpang 723, Kampung Kiudang dan kawasan sekitarnya bermula pada jam 8 pagi hingga 11.30 pagi dan di sebelah petang bermula pada jam 1.30 petang sehingga 4 petang. Manakala di kawasan Jalan Kecil Kiudang, simpang 842 hingga simpang 864, Kampung Kiudang dan kawasan sekitarnya akan bermula pada jam 8 pagi hingga 11.30 pagi dan disambung semula pada sebelah petang bermula pada jam 1.30 petang sehingga 4.30 petang. Manakala makluman yang terakhir juga ada, Majlis Perundingan Mukim Pekan Tutong akan mengadakan acara Sukan Ria 2025 pada hari Ahad ini nanti 23 November 2025 yang akan mengambil tempat di Padang dan juga Belapan Kompleks Sukan Daerah Tutong dan insyaAllah akan bermula pada jam 7.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Jadi itu antara dua makluman yang boleh kami kongsikan bersama untuk pagi ini dan seterusnya kita akan ikuti bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita. Untuk itu mari kita terus saksikan bersama. Anak kita harapan negara, menegaskan bahawa generasi muda merupakan aset strategik yang menentukan kesinambungan kemajuan sesebuah negara dalam jangka panjang. Dalam konteks global, kepentingan melindungi, memupuk dan memperkasa kanak-kanak turut diperakui melalui sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia yang disambut setiap 20 hari bulan November yang telah diinstitusikan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sebagai platform advokasi hak, kesejahteraan dan pembangunan menyeluruh kanak-kanak. Sambutan ini menggariskan bahawa pelaburan terhadap kanak-kanak bukan sekadar tanggungjawab keluarga, malah merupakan komitmen nasional dan antarabangsa bagi memastikan setiap kanak-kanak mendapat akses kepada pendidikan berkualiti, persekitaran yang selamat serta peluang pembangunan optimum. Keberhasilan agenda pembangunan kanak-kanak tidak dapat direalisasikan tanpa pelibatan aktif ibu bapa penjaga sebagai institusi sosial terdekat yang membentuk asas perkembangan fizikal, kognitif, emosi dan moral anak-anak. Ibu bapa penjaga memainkan peranan kritikal dalam menyediakan persekitaran yang selamat, sokongan emosi yang stabil serta peluang pendidikan yang berkualiti, sekaligus memastikan potensi anak-anak dapat digilap secara optimum. Justeru penghayatan semangat Hari Kanak-Kanak Sedunia harus dilihat seiring dengan pengiktirafan terhadap peranan ibu bapa dalam memastikan kesejahteraan generasi muda demi menjamin masa depan negara yang mampan dan inklusif. Peranan ibu bapa dalam membentuk masa depan anak-anak memang tidak dinafikan. Ianya penting kerana mereka merupakan pendidik pertama dalam kehidupan anak-anak. Di samping itu, ibu bapa juga berperanan menyediakan asas perkembangan emosi, sosial dan intelektual yang mampu membentuk jati diri anak-anak. Selain mereka juga memainkan peranan utama dalam mencorakkan hala tuju masa depan anak-anak secara holistik.
Bagi pendapat saya, jika anak-anak tidak dibentuk dengan nilai-nilai murni dari usia kecil, mereka berisiko mengalami pelbagai kesan negatif dalam kehidupan. Antaranya masalah tingkah laku yang boleh menjejaskan prestasi akademik dan kerjaya mereka di masa akan datang. Di samping mudah terdedah pada gejala-gejala sosial yang tidak baik dan banyak lagi. Oleh itu, pembentukan nilai baik sejak kecil amat penting sekali untuk memastikan perkembangan pribadi dan sosial seimbang untuk anak-anak. Dalam kerangka pembangunan negara, kanak-kanak memiliki potensi sebagai modal insan yang akan menentukan tahap inovasi, daya saing dan kemampanan sosial pada masa hadapan. Sehubungan itu, sektor pendidikan berperanan sebagai wahana utama dalam mengasah potensi tersebut melalui penyediaan kurikulum yang relevan, pedagogi berasaskan bukti serta persekitaran pembelajaran yang inklusif. Pendidikan berkualiti bukan sahaja membentuk upayaan kognitif dan kemahiran abad ke-21, tetapi turut memupuk nilai sosial, etika dan literasi digital yang diperlukan untuk menghadapi dinamik pembangunan global. Oleh itu, pelaburan strategik dalam pendidikan di usia dini menjadi asas penting bagi menjamin pembentukan generasi masa depan yang kompeten dan berdaya saing. Sudah pasti pendidikan memainkan peranan yang penting dalam melahirkan generasi pemimpin masa hadapan, iaitu melalui pembangunan ilmu, pengetahuan, kemahiran berfikir secara kritikal dan sebagainya. Melalui sistem pendidikan yang holistik, kanak-kanak yang ada pada masa ini atau generasi muda masa ini pastinya dapat dibentuk dan dilengkapi dengan ilmu dan sahsiah yang baik yang secara tidak langsung negara sebenarnya melahirkan bakal-bakal pemimpin berwawasan dan bertanggungjawab di masa hadapan. Untuk menjadikan anak-anak ini sebagai individu yang berguna untuk agama, bangsa dan negara, anak-anak perlu diterapkan dengan nilai-nilai keagamaan dari segi kerohanian dan juga fizikalnya. Misalnya dari segi pendidikan akhlak yang baik, sopan santun dan juga hormat terhadap orang tua. Dan yang lebih penting ialah dari nilai-nilai kerohanian iaitu keagamaan. Anak memanglah satu harapan bagi negara kita ni. Jadi kita mempunyai harapanlah supaya anak-anak yang ada sekarang ini patutnya bersiap sedialah untuk membentuk diri sendiri untuk menjadi seorang yang lebih berguna kepada negara kita. Kanak-kanak bukan sahaja merupakan aset demografi, tetapi mereka adalah modal insan strategik yang bakal menentukan arah pembangunan sosioekonomi, kestabilan nasional dan daya saing negara pada masa hadapan. Dengan menempatkan kanak-kanak sebagai pusat agenda pembangunan negara, kita tidak hanya mengiktiraf hak mereka, malahan memastikan generasi masa depan dibekalkan dengan asas yang kukuh untuk memacu kemajuan negara. Maka, jelaslah bahawa anak-anak hari ini merupakan cerminan masa depan dan pemerkasaan mereka pastinya akan menjamin kelestarian negara dalam jangka panjang. Selamat menyambut Hari Kanak-Kanak Sedunia tahun 2025.